Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada semua. Jadi pada hari ini, saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Muhammad Arif Amrin bin Muhammad Syafi'i dengan nombor ID PTM 1907080022. Jadi pada hari ini, saya akan memperkenalkan aktiviti saya ataupun bahan bantu mengajar saya daripada projek stream ini. Saya di bawah pusat My Reading Room, di bawah tema Look at My Shining Teeth. Tajuk aktiviti saya ataupun model ataupun lebih senang projek lah pada hari ini adalah makanan sihat dan tidak sihat untuk gigi. Pertama sekali, izinkan saya untuk menunjukkan lakaran terlebih dahulu. Lakaran projek saya pada hari ini. Okey, baik. Ini adalah lakaran projek saya. Lakaran projek saya, okey, macam sebegini dan juga sebegini. Alah, kecil kan, tak nampak kan? Okey, tak apa, saya besarkan kepada anda semua. Tengok macam mana saya punya projek, lakaran projek saya pada hari ini. Nampak tak di situ? Model gigi yang saya akan buat. Bukan kosong semata-mata, tetapi ada pengisiannya pada hari ini. Okey, jadi saya nak menunjukkan bahan bantu mengajar saya, projek saya, tetapi saya perlukan bantuan. Bantuan seseorang yang akan menjadi pembantu saya pada hari ini. Okey, baik. Okey, ini dia pembantu saya pada hari ini. Okey, perkenalkan nama. Okey, ini apa ni? Okey, jadi pada hari ini Aus akan membantu saya untuk mendemonstrasikan projek saya pada hari ini. Okay, bahan saya yang pertama agak mudah juga dilakukan, di mana untuk memberi penerangan kepada kanak-kanak tentang apakah makanan yang sihat dan apakah makanan yang tidak sihat. Jadi apakah itu? Jadi inilah dia. Ini adalah contoh-contoh makanan yang saya buat menggunakan kad imbasan ya. Okey, ada beberapa contoh makanan yang tidak sihat untuk dimakan. Okey, dan ini adalah contoh untuk makanan yang sihat yang baik untuk gigi. Jadi di sini saya dapat membuktikan bahawa kanak-kanak boleh mengecam ataupun membezakan antara makanan sihat dan tidak sihat. Okay, jadi inilah model gigi yang saya akan bawakan pada hari ini, di mana gigi yang sihat dan tak sihat. Okey, jadi ini adalah seperti model gigi yang macam kat klinik tu. Macam inilah. Jadi inilah dia contoh gigi tersebut. Okey, ini macam model gigi lah, terbuka. Kalau nampak perasan, ada setengah gigi yang seakan-akan rosak. Nampak macam ada warna lain dan juga ada yang macam nak tertanggal dan sebagainya. Itu adalah contoh untuk gigi yang rosak disebabkan oleh makanan yang tidak sihat untuk gigi. Jadi saya akan terangkan dengan lebih lanjut bagaimana cara bahan bantu mengajar saya ini berfungsi. Okey, jom. Pertama, bagaimana cara bahan bantu mengajar saya ini berfungsi adalah yang pertama, saya akan menunjukkan terlebih dahulu contoh-contoh makanan yang mempunyai khasiat yang bagus untuk gigi. Sebagai contoh, saya bawakan tahu, tempe soya, buah-buahan, sayur-sayuran. Itu contoh yang saya bawakan dalam bahan pengajar saya lah. Okey, Aus, ni apa? Soya. Tahu ni soya? Okey, nampak kat situ kanak-kanak respon terhadap apa yang telah saya tunjukkan. Okey, jadi ini adalah contoh makanan yang tidak sihat dan mungkin kanak-kanak tu menggemari makanan-makanan seperti ini. Okey, sebagai contoh, ini apa ni? Ini gula-gula. Adalah contoh-contoh makanan yang tidak sihat yang mungkin kanak-kanak suka dan mereka tidak tahu apakah kesan sampingannya sekiranya mereka ambil secara berlebihan. Okey, jadi setelah saya menunjukkan dengan lebih terperinci apakah makanan-makanan yang tidak sihat dan apakah makanan yang sihat, saya akan menunjukkan pula contoh gigi dan model gigi apa yang akan berlaku sekiranya mereka makan makanan sihat dan apa yang akan berlaku sekiranya mereka makan makanan yang tidak sihat. Dan juga ini adalah model gigi di mana saya tidak dapat menunjukkan kerana model saya ni agak besar memakan ruang meja ni, dan saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah model gigi di mana apabila kanak-kanak membuka gigi, kita akan dapat lihat beberapa contoh gigi yang rosak akibat daripada memakan makanan yang tidak berkhasiat, sebagai contoh gula-gula. Okey, Aus, ini gigi ni rosak kan? Kenapa dia rosak? Okey, dia rosak kerana dia makan banyak gula-gula sampai gigi dia rosak. Okey, jadi dekat situ kita dapat lihat apabila gigi kanak-kanak tu rosak, dia akan mengalami beberapa perubahan, seperti tengok warnanya mungkin akan bertukar dan mungkin akan ada cavity di sini. Nampak ada bintik-bintik hitam dan sebagainya. Okey, itu sekiranya gigi itu rosak. Tapi sekiranya gigi itu elok, okey, gigi ini akan putih seperti ini, seperti
seperti biasa, tak ada apa-apa masalah. Nampaknya kat sini, gigi akan basuh putih. Sekiranya rosak, gigi akan bertukar menjadi warna yang lain dan mungkin akan perlu dicabut. Okey, itu adalah contoh untuk gigi yang rosak dan sebagainya. Okey, kadang-kadang daripada contoh sudut tepi, saya menggunakan bahan-bahan yang mudah saja. Seperti botol, saya menggunakan botol shampoo untuk di hadapan ini, dan belakang ini saya menggunakan botol untuk minuman berkarbonat di belakang bahagian belakang botol, supaya nampak seakan-akan seperti gigi. Jadi itulah model saya berfungsi, bagaimana model saya berfungsi. Okey, di mana beberapa botol ini, okey, sekiranya mereka makan makanan yang tidak sihat, okey, mereka akan berlakunya gigi seperti ini, berlaku kerosakan pada gigi. Sekiranya mereka makan makanan yang berkhasiat untuk gigi, jadi maka gigi mereka akan putih seperti ini, seperti biasa sahaja. Sama juga dengan di atas pun sama juga. Sekiranya mereka makan makanan yang tidak sihat, mereka akan berlakunya beberapa gigi yang akan rosak. Seperti contoh giginya seperti ini. Sekiranya mereka makan yang elok saja, putih seperti baju yang berwarna putih, suci sahaja. Jadi begitulah bagaimana bahan bantu mengajar saya berfungsi untuk menunjukkan kepada kanak-kanak betapa pentingnya makan makanan yang sihat dan juga seimbang serta baik untuk gigi. Seterusnya, saya akan menerangkan apakah elemen stream yang terdapat pada alat bantu mengajar saya. Yang pertama, S, iaitu Science. Elemen sains yang terdapat pada projek saya adalah membuat pemerhatian melalui kelima-lima deria. Apabila saya membentangkan projek saya, mereka akan mendengar dengan menggunakan telinga. Mereka akan melihat apakah projek saya pada hari ini, dan mereka boleh menyentuh projek saya pada hari ini. Dan mereka menggunakan elemen deria mereka untuk menjadikan projek saya ini berhasil daripada segi sains. Yang kedua, T ataupun teknologi. Apakah elemen teknologi yang terdapat pada projek saya pada hari ini? Elemen T yang terdapat pada projek saya adalah menggunakan pelbagai media. Bukan sahaja saya menggunakan elemen seperti bahan kita semula, saya juga menggunakan flashcard. Saya juga menggunakan flashcard untuk memberi penerangan dengan lebih menyeluruh kepada kanak-kanak. Lepas itu, R ataupun religion. Bagaimanakah projek saya memberi pendedahan kepada religion? Projek saya memberi pendedahan kepada penjagaan gigi dengan membezakan makanan yang sihat dan yang tidak sihat untuk gigi. Dengan ini, kanak-kanak akan lebih mudah untuk mengetahui apakah makanan yang sihat untuk gigi mereka dan apakah makanan yang tidak sihat untuk gigi mereka, seperti gula-gula dan sebagainya. Mereka akan lebih mengetahui dan akan berjaga-jaga selepas ini. Seterusnya, engineering, di mana saya membuat lakaran terlebih dahulu sebelum menghasilkan model. Jadi di sini saya membuat lakaran terlebih dahulu untuk memastikan projek saya ini terus berjalan dengan lancar. Seterusnya, elemen art, iaitu elemen seni, menggunakan barang-barang kita semula seperti botol untuk menghasilkan model gigi. Saya menggunakan bahan-bahan kita semula saja seperti botol untuk memudahkan ataupun lebih mesra alam dan lebih menggunakan barang dengan lebih baik. Seterusnya, elemen M, mathematics, di mana mengira beberapa batang gigi yang rosak dan gigi yang sihat pada model gigi. Okay, jadi di sini kita lihat model gigi mempunyai beberapa batang gigi. Jadi di sini mereka dapat mengira dengan lebih baik. Mereka juga dapat mengira beberapa batang gigi yang elok dan beberapa batang gigi yang rosak. Kita bergerak kepada strategi pelaksanaan, di mana strategi yang pertama, guru akan menunjukkan kad imbasan bergambar makanan yang sihat dan tidak sihat untuk gigi terlebih dahulu untuk memberi kefahaman kepada kanak-kanak makanan manakah yang sihat dan makanan manakah yang tidak sihat untuk gigi. Strategi yang kedua pula, guru akan menunjukkan model gigi kepada kanak-kanak. Ketika proses ini, kanak-kanak dapat mengetahui cara penjagaan gigi yang sebenar untuk mengelakkan berlaku kerosakan pada gigi seperti akibat yang akan berlaku kepada gigi sekiranya makan makanan yang boleh merosakkan gigi. Selain itu, kanak-kanak boleh mengira pada model tersebut jumlah gigi yang rosak dan sihat dan melihat apakah ciri-ciri yang dapat dilihat pada gigi yang rosak sekiranya pemakanan tidak dijaga. Kanak-kanak akan lebih berwaspada dalam pemakanan mereka selepas ini. Di samping itu, kanak-kanak dapat melihat seni pada model gigi tersebut yang diperbuat dari bahan-bahan yang mudah seperti botol lama. Ini dapat memberi idea kepada kanak-kanak sekaligus meningkatkan kreativiti kanak-kanak untuk melakukan eksperimen dalam aktiviti yang akan datang.
Dan langkah yang terakhir, guru akan menunjukkan atau menayangkan lagu mengenai gigi kepada kanak-kanak. Okey, itu saja daripada kami, daripada saya dan juga pembantu saya Aus pada hari ini. Itu saja persembahan kami mengenai projek STEAM pada hari ini. Semoga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.